Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 1. Jadi untuk topik pada minggu ini iaitu subjek sains, kita akan belajar berkenaan tumbuhan. Jadi cikgu minta kamu semua untuk buka buku teks pada muka surat 40-41. Untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu yang pertama, murid dapat mengenal pasti ciri dan bahagian tumbuhan dengan betul. Dan yang kedua, murid dapat menyatakan fungsi bahagian tumbuhan dengan betul. Baik, mari kita belajar. Cikgu minta kamu rujuk buku teks pada muka surat 52 hingga 57 sepanjang kamu menonton video ini. Baik, kita tengok pada muka surat 52, iaitu kenali bahagian tumbuhan. Okey, jadi tumbuhan ni ada bahagian-bahagian dia. Okay, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bahagian pada tumbuhan. Iaitu yang pertama, iaitu bunga. Okay, bunga, kemudian daun. Kemudian batang dan juga akar. Okay, ingat, bunga, daun, batang dan juga akar. Ada 4 bahagian. Ciri-ciri bahagian yang berbeza. Setiap bahagian tumbuhan ni ada jenis dia berbeza, tak sama. Okay, kita tengok. Setiap tumbuhan mempunyai ciri bahagian yang berbeza. Ada jenis, yang pertama bunga tadi kan. Ada 4 bahagian tadi. Yang pertama bunga. Baik, kita tengok. Yang pertama, ini pokok teratai. Pokok ini berbunga. Jadi ada jenis pokok yang berbunga. Okay, yang seterusnya, pokok paku pakis pula tidak berbunga. Yang jenis yang ini pula tidak berbunga. Jadi tak semua tumbuhan berbunga. Okay, ada yang berbunga dan ada yang tidak berbunga. Selepas bunga apa pula? Iaitu batang. Jadi kita baca kat sini. Pokok durian mempunyai batang berkayu. Maknanya pokok durian ni ada batang kayu, iaitu batang dia keras. Susah kita nak jatuhkan dia, kita kena potong. Okay, kemudian apa? Pokok betik pula mempunyai batang tidak berkayu, iaitu pokok betik ni senang untuk kita jatuhkan dia. Kita pakai parang pun kita dah boleh jatuhkan dia. Tapi kalau pokok durian, kita kena gergaji dia. Maknanya dia keras. Dia susah nak jatuh. Yang pokok betik ni senang. Kita langgar ke, dia dah mudah untuk jatuh. Yang seterusnya iaitu, kita dah tengok tadi, bunga, kemudian batang. Seterusnya ialah daun. Daun jenis urat daun. Kita nak tengok jenis urat daun ni. Urat daun ni dekat mana? Dekat daun. Kalau tengok kat bawah daun, dia ada urat macam ni. Urat kat tangan ni kan ada urat kan? Sama juga di daun. Daun pun ada urat di bawah, bahagian bawah dia. Okey, ini daun pokok bunga ros. Daun ini mempunyai urat daun jejala. Jadi urat ni ada dua jenis, jejala dengan lagi satu. Kejap lagi cikgu tunjuk. Kemudian apa pula? Kemudian akar. Pokok bunga ros berakar tunjang. Tunjang ni maknanya dia tegak, lepas tu dia ada satu yang besar tegak. Kemudian ada yang kecil-kecil kat tepi. Itu dipanggil akar tunjang. Yang ni tunjang dia. Yang tengah-tengah ni yang besar ni yang dipanggil sebagai tunjang. Okay, ingat. Daun jejala, akar tunjang. Okay. Itu yang pertama, jenis urat daun dan juga jenis akar. Ada lagi satu jenis iaitu jenis urat daun pokok pandan pula mempunyai urat daun selari. Urat daun dia selari. Maknanya dia macam garisan, pembaris je. Tegak je. Kalau urat tadi, jejala dia macam jala ikan. Dia merayau-rayau macam tu. Tapi yang ini urat selari. Selari dia tegak. Macam pakai pembaris saja. Okey.
Kemudian apa? Jenis akar. Pokok pandan pula berakar serabut. Kalau awak tengok kat sini, semua akar dia sama sama saiz. Tapi banyak. Yang tadi, akar dia ada satu yang kat sini, yang kat tengah ni. Ini dia panggil akar tunjang. Yang ini yang paling kuat dia. Kemudian ada akar-akar kecil. Okey. Ini dipanggil tunjang. Kalau yang sama je saiz dia dipanggil akar serabut. Okey, baik. Sekarang kita nak tengok pada muka surat 56 pula. Pentingnya bahagian tumbuhan. Kenapa kena tumbuhan-tumbuhan ni ada bahagian-bahagian dia? Apakah kepentingan daun, bunga, batang dan akar kepada tumbuhan? Sama-sama kita baca, okey? Hai, saya bunga. Saya ialah bahagian pembiakan tumbuhan. Saya akan bertukar menjadi buah dan biji benih. Jadi daripada bunga, tengok ni mula-mula dia keluar bunga dekat pokok tu, dia keluar bunga, kemudian dia menjadi buah. Dia jadi buah manggis. Kemudian bila dah jadi buah manggis, dia jadilah buah yang elok kan. Lepas jadi buah yang elok, dalam buah tu ada biji benih. Biji benih itulah yang akan ditanam untuk jadikan pokok lagi satu. Jadi daripada bunga jadi buah, kemudian dia jadi biji benih. Yang seterusnya bunga, lepas tu batang. Saya batang. Saya mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun ke semua bahagian tumbuhan. Jadi kat sini kita nampak dia jadi macam straw lah. Straw yang bagi makan kepada semua tempat dalam pokok tersebut. Jadi dia ambil mana makanan tu? Dia ambil daripada daun. Daun dia buat makanan, kemudian dia pergi ke batang pokok ni. Nampak ni? Dia dapat makanan daripada cahaya matahari, dia buat makanan. Kemudian dia bagi makanan tu dekat badan pokok tu. Sama juga kalau daripada air bawah pula. Kita tengok. Saya juga mengangkut air dan nutrien daripada akar ke bahagian daun. Jadi ni akar ni. Ni akar pokok yang kat dalam tanah tu, dia sedut air. Bila dia sedut air, dia bawa naik ke atas pula. Jadi daripada atas, daripada daun, dia bawa turun. Sekarang daripada bawah, dia bawa pula naik ke atas. Okey. Jadi tugas batang ialah mengangkut makanan. Lepas tu air dan juga nutrien untuk pokok tu tumbuh. Okey, baik. Seterusnya. Tadi bunga, batang, sekarang daun. Saya daun. Saya ialah bahagian tumbuhan yang digunakan untuk membuat makanan. Jadi daun ni penting untuk pokok. Supaya pokok dapat buat makanan. Nampak ni? Dia buat makanan. Macam mana pokok buat makanan? Iaitu pokok dapatkan buat makanan daripada matahari, fotosintesis. Okey. Makanan yang dihasilkan oleh daun digunakan oleh bahagian tumbuhan yang lain. Jadi daun ni dapat cahaya matahari, dia dapat macam tenaga lah. Ataupun makanan dia cakap. Okey. Kemudian dia bagi kepada batang pokok dan tempat-tempat lain. Akar semua tu. Baik, sekarang kita tengok yang keempat pula ialah akar. Ini akar. Saya akar. Saya menyerap air dan nutrien daripada tanah. Jadi dia serap air. Jadi dia duduk kat dalam tanah tu. Tanah ni kan basah. Kadang-kadang hujan, air masuk ke dalam ni. Jadi dia sedut air tu untuk bagi makanan kepada pokok. Okey? Jadi pokok dapatlah hidup. Kalau kering, dia carilah makanan kat bawah-bawah ni. Okey? Nutrien ni pula apa? Nutrien ni datang daripada binatang-binatang yang mati ataupun dekat dalam tanah ni ada dia punya makanan dia. Jadi akar ni akan sedut daripada contohnya cacing yang mati ke apa, dia akan jadi nutrien. So
pokok ni akar ni akan sedut untuk bagi dia makan. Okey, saya juga menyokong pokok. Jadi tengok ni. Walaupun dah duduk di tepi tebing, kenapa dia tak jatuh pokok ni? Sebab dia dah disokong oleh akar. Akar ni pegang kuat-kuat tanah tu. Kalau tak ada akar ni, susahlah pokok dia senang jatuh. Okey. Tanpa akar, pokok akan tumbang. Mengapa? Sebab tak ada benda yang nak pegang tanah tu. Jadilah dia tumbang. Okey. Baik, kita ulang kaji balik. Ada berapa bahagian semua sekali tadi? Ada 4 bahagian tumbuhan. Iaitu yang pertama, bunga. Dan yang kedua, batang. Yang ketiga, daun. Dan yang keempat ialah akar. Okey. Jadi, ada yang pokok yang berbunga dan ada juga pokok yang tidak berbunga. Untuk batang pula, ada yang batang keras dan juga tidak berbatang. Ini tidak apa? Tadi tidak berkayu. Batang berkayu dengan batang tidak berkayu. Okey. Yang seterusnya daun. Daun ada urat jejala dan urat selari. Urat jejala dan juga urat selari. Tu. Okey. Dan yang terakhir ialah akar, iaitu akar tunjang dan juga akar serabut. Akar tunjang dia ada yang tengah dia, kemudian yang halus-halus di tepi. Untuk akar serabut, dia sama je saiz dia, tapi dia banyak. Okey, itu akar serabut. Jadi cikgu minta kamu buat tugasan pada muka surat 36 dalam buku aktiviti kamu. Kita sama-sama baca. Membanding beza bahagian tumbuhan. Isikan persamaan dan perbezaan di ciri bahagian tumbuhan berikut ke dalam peta minda di bawah. Jadi ada pokok tebu dengan pokok bunga kemunting Cina. Okey, pokok tebu. Jadi kita tengok kat sini. Apa yang dia suruh kita isi? Pokok tebu. Apa dia? Pokok tebu ni ada bunga tak? Lepas tu, akar tunjang ke akar serabut? Kita isi dulu yang nampak jelas. Baik, yang ini akar dia ada tengah-tengah ni. Ada tengah-tengah yang kuat. Iaitu akar tunjang. Okey, masukkan akar tunjang kat sini. Akar serabut masuk dekat sini. Baik, seterusnya ialah apa? Batang berkayu, batang tidak berkayu. Kalau tengok sini, yang mana berkayu? Macam keras sikit. Jadi, yang pokok tebu ialah batang tidak berkayu. Masukkan sini. Yang pokok kemunting ialah batang berkayu. Masukkan sini. Okey. Baik, seterusnya. Urat daun jejala. Okey, jejala tu ada macam tapak tangan kita ni. Urat kat tangan ni. Dia berserabut. Yang ini urat selari. Dia tegak je. Jadi kalau yang tegak saja ialah pokok tebu. Jadi masukkan urat selari, urat jejala dekat sini. Dan yang terakhir berbunga. Maknanya dua-dua ni berbunga. Masukkan berbunga di tengah-tengah. Baik. Setelah kamu siap ya muka surat 36. Okey, cikgu minta pula kamu lengkapkan tugasan dalam buku aktiviti muka surat 38. Jadi 38 nak buat yang mana? Kita sama-sama tengok. Kepentingan bahagian tumbuhan. Tuliskan kepentingan bahagian tumbuhan dalam kotak yang betul. Jadi ada 4 tadi yang kita dah belajar. Daun, bunga, batang dengan akar. Kenapa kena ada setiap bahagian ni? Kita nak tengok. Apa ciri-ciri dia? Apa kepentingan dia? Baik, kita tengok yang pertama, daun. Daun ni apa tadi cikgu cakap? Dia buat makanan melalui cahaya matahari. Kita cuba cari. Ada tak? Mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun, bertukar menjadi buah dan biji benih, membuat makanan, menyokong pokok dan menyerap air serta nutrien. So, jawapan dia untuk daun ialah membuat makanan. Okey. Bunga pula apa tadi dia punya kepentingan dia? Dia buat buah
dan menjadi biji benih. Iaitu bertukar menjadi buah dan biji benih. Okey, tulis kat dalam kotak ni. Baik, batang pula apa? Cikgu cakap tadi, batang ni dia macam straw. Dia angkat makanan daripada akar dan juga ambil makanan daripada daun. Jadi ada tak? Mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun. Menyokong pokok dan menyerap air. Jadi ambil yang ini. Mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun. Letak di bahagian batang. Dan yang terakhir, akar. Apa tadi cikgu cakap? Akar ni kalau dia tak ada, dia senang tumbang. Kemudian dia ambil makanan daripada dalam tanah. Iaitu nutrien dan juga air. Iaitu kita letak kat sini. Menyokong pokok dan menyerap air serta nutrien. Masukkan di bahagian akar. Okey? Jadi, cikgu minta kamu lengkapkan dua tugasan tadi, iaitu pada muka surat 36 dan juga muka surat 38. Okey, setelah kamu selesai, cikgu minta kamu snap gambar tugasan tadi dan hantar menggunakan Google Form yang cikgu telah sediakan. Baik, sampai kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.